Ada seorang haji ni, haji lombai pakai kopiah, dia baca tu sambil isap rokok. Bayangkan, anda tak anda dalam ilmu siapa yang mikir apa perangai tu kan, macam tu lah. Jadi tuan-tuan, saya tahu ada yang muka berubah sebut rokok tu, saya tahu, tapi macam tu lah kan. Niat pun susah, betul tak saya cakap? Orang dah isap rokok, kita cakap lah macam mana pun tak ada macam tu je dia kan. Tapi hukumnya haram, senang, tak payah nak cerita kan? Sebab belum pernah lagi kajian menunjukkan dia boleh menambahkan vitamin dan zat-zat galian dalam badan isap rokok, memudaratkan lagi tak. Situ satu. Kalau isap rokok kau mampu sendiri tak apa. Masalah asap tu pergi kat orang lain, akhirat besok siapa yang mati sebab dia asap tu tak aniaya, terosak tubuh dia asap orang lain tadi, jawablah akhirat so. Minta maaf cakap, iya dia ni lah puncoy dia ke akhirat sok dia tunjuk kan. Yang ditunjuk Bilal lah tu, contoh bukan Bilal sini ya, tempat lain. Tempat lain ya, contoh ya. Bilal sini tak sokok, tempat lain kan. Macam itulah. Jadi mana kata bila sebut tentang hijrah ni, niat sendiri susah, niat pun susah nak berubah. Kadang-kadang kita cakap dengan orang, kau bawa-bawa lah berubah pahala dan okey, kau banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat. Saya fahamkan yang berhormat, kawasan pun nak datang on the way, insya-Allah. Terima kasih banyak. Dan begitu juga semua yang hadir pada malam ini. Syukur sangat-sangat kerana pada malam ini kita berada dalam majlis ilmu, kerana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk yang telah diberikan, tajuk yang telah diamanahkan kepada saya adalah hijrah diri. Jadi muhsajid kan. Hijrah diri muhsajid. Saya tengok kat banner tadi pun, kat kedai-kedai tom yum tu pun nampak banner tadi kan, jom hijrah kan. Jadi hijrah ni kalau dari segi bahasanya adalah perubahan, berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain kan, berpergian daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau tengok peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa hijrah dalam Islam adalah penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah yang disebut-sebut dan dibicarakan hinggalah ke hari ini. Dan apa yang paling mustahak Nabi sebut, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata lepas berhijrah pada Mekah ke Madinah, kemudian Madinah Nabi masuk balik ke Mekah, tak ada lagi dah hijrah selepas itu. Yang ada cuma dua, iaitu niat dan jihad. Nak beritahu kat kita, perubahan ni bukanlah satu benda yang mudah. Perubahan bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang kita nampak, alah kau berubah lah, kita boleh cakap. Tapi kadang-kadang kalau menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah tu, manusia tu bukannya dia tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Jadi bila sebut tentang Nabi sebut tadi tidak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Nak menggambarkan kat kita semua, niat pun susah. Jangan kata jihad, perjuangan tu susah, niat tu pun susah. Kadang-kadang ayat tu simple je, muhsajid.
tapi tak semua datang. Malam ni alhamdulillah ramai kan. Malam ni ramai. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Macam tu kan. Tapi ramai jugalah orang daripada daerah-daerah yang lain pun ada yang datang. Kebetulan nak dia memang ada kawasan ni, dia pun datang. Ada orang tu puas ngajak, tak mahu dah. Kalau aku datang kan dia cakap apa pula, dia kata tu. Jadi masalah pula pergi masjid. Kan dia dah biasa tak pergi, sekali nak kena pergi pula. Dan nak kena tengok samsul debat depan-depan macam mana rupa Saya tengah semayang pun ambil gambar ni, gila betul orang ni kan. Hara lah awak kucuk pelocap pula telefon sebelah-sebelah ni kan. Tunggulah dulu kan. Tapi tak apalah, bercana kan. Kek Somban, Kek Negeri 9 payah nak jumpa. Malam ni aku jumpa kan. Jadi orang tu dah biasa tak datang masjid, tiba-tiba nak datang. Kang aku datang kan, mulalah kena sini dengan kawan kan. Dia sebut. Dia kata dia takut dia kena sini dengan kawan. Dia tahu esok tak datang. Tiba-tiba dia datang malam ni. Kawan pun tanya, wah kau pahal datang ni? Kawan ni pula. Yang kawan ni pun satu. Ini rumah ni rumah Allah kan. Ni rumah Allah, bukan rumah kita. Jadi kalau orang datang, alu-alu kan lah. Jadi untuk makluman semua, Masjid Al-Firdaus ni nak beritahulah ya, nak beritahu setiap malam ada kuliah, bukan malam ni ya. Jadi pada siapa yang baru datang malam ni, selamat datang saya ucapkan. Macam tu lah kan. Jangan bebek terperanjat lah ya. Kan. Memang masjid ni lawa. Aircon ni, coba awak tu. Aircon buka, kipih buka, pintu pun buka. Sampai ke jalan saja kan. Macam mana? Anda tak ada masjid ni kan. Sujud kan, sujud tabana buku dak tabah kapet tu kan. Macam tu lah. Jadi datang majlis ilmu, jangan pilih penceramah. Kebetulan Samsul Debat datang malam ni untuk maklumat semua, guru-guru takmir yang mengajar ke masjid ni lebih mendalam ilmu jadi jangan tak datang ya. Tak. Dia tak ada masalah. Allah akan kira pahala. Malaikat catat pahala kita duduk dalam majlis ilmu ni, walau apa pun yang kita lakukan, termasuklah tidur sambil bergaya sandar kat dinding. Ini contohnya lah ya. Jadi makna kadang-kadang dekat rumah payah nak tidur. Kat masjid sandar-sandar, togak-togak dia boleh tidur. Anda tak anda kan. Macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, macam saya sebut tadi, niat dan jihad susah nak buat. Hijrah ni kan. Itu sebabnya saya nampak dekat masjid Simpang 4 Pulau Pinang kan, dekat dinding masjid tu, fatwa pengharaman rokok katanya. Fatwa pengharaman rokok. Dia bagilah ayat Quran, dia bagilah hadis dalam tu. Maka kesimpulan ni isap rokok tu haram. Ada seorang haji ni, haji lombai pakai kopiah, dia baca tu sambil isap rokok. Bayangkan, anda tak anda dalam ilmu siapa yang mikir apa perangai tu kan. Macam tu lah. Jadi tuan-tuan, saya tahu ada yang muka berubah sebut rokok tu, saya tahu. Tapi macam tu lah kan. Niat pun susah, betul tak saya cakap? Orang dah isap rokok, kita cakap lah macam mana pun tak ada macam tu je kan. Tapi hukumnya haram, senang, tak payah nak cerita kan. Sebab belum pernah lagi kajian menunjukkan dia boleh menambahkan vitamin dan zat-zat galian dalam badan isap rokok, memudaratkan lagi tak. Situ satu. Kalau isap rokok kau mampu sendiri tak apa. Masalah asap tu pergi kat orang lain, akhirat besok siapa yang mati sebab dia asap tu tak aniaya, terosak tubuh dia asap orang lain tadi, jawablah akhirat so. Minta maaf cakap, iya dia ni lah puncoy dia ke akhirat sok dia tunjuk kan. Yang ditunjuk Bilal lah tu, contoh bukan Bilal sini ya, tempat lain. Tempat lain ya, contoh ya. Bilal sini tak sokok, tempat lain kan. Macam itulah. Jadi mana kata bila sebut tentang hijrah ni, niat sendiri susah, niat pun susah nak berubah. Kadang-kadang kita cakap dengan orang, kau bawa-bawa lah berubah pahala dan okey, kau banyak cerita kau tu kan. Macam tu lah cerita kan. Jadi bukan senang ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Maidah. Jadi Islam itu dah diberikan, sampaikan kat kita, maka kita kena berubah, ikutlah apa yang telah Nabi ajarkan.
kan? Tapi sayangnya ramai di kalangan umat Islam pada hari ini kita hidup hanya mematuhi aspek ritual keagamaan semata-mata, sedangkan roh sebenar Islam adalah untuk membentuk seorang yang saleh, musleh, kan? Akibatnya pelbagailah masalah yang timbul, tak kiralah daripada aspek akhlak, daripada aspek politik, sosial dan sebagainya. Cara hidup kita akan terganggu bila kita tidak mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Lebih malang lagi, tindak tanduk perangai-perangai umat Islam pada akhir zaman ini, dia tidak menggambarkan umat Islam yang sebenar, tak menggambarkan Islam yang sebenar. Saya baru ni saya ceramah di Sarawak, di Kuching. Tajuk dia isu dan cabaran akhir zaman. Banyak betul hari ini, kan? Banyak tanda-tanda dah banyak, kan? Tanda-tanda dah banyak. Seorang ibu melahirkan tuannya, banyak hari ini. Seorang ibu, antara tanda-tandanya, seorang ibu melahirkan tuannya macam mana lah. Anak mengarahkan mak tak rasa, tahu tak lapar ni, orang tua ni marah orang tua, kan? Macam tu lah. Jadi pahala pula, kan? Dia kata, mak kan saya bagi mak duit jaga anak berapa bulan, saya bagi 500, apa lagi mak nak? Macam tu lah. Dia rasa dia dah besar pada mak, sedangkan bagi duit bulan-bulan ke mak ni tidak memadai. Kita cuma kena sebut, mak saya bagi 500 ni mak, bukan apa dah mak, ni saja nak bagi mak buat belanja, saya tahu tak terbayar dah jasa mak tolong jaga anak saya ni. Saya tanya mak saya, mak boleh tak tolong jaga anak, ponik jaga kau, nak jaga anak kau pula. Mak saya macam tu ya, senang dah dia tak nak, kan? Macam tu, kan? Carilah orang lain. Tentulah jangan nyusahkan mak. Tu belum cerita lagi urusan umum diberikan pada mereka yang bodoh. Namanya urusan umum bagi pada mereka yang bodoh. Mana orang tak ada ilmu dalam bidang tu, bagi dia jaga benda tu. Poning lah, kan? Contohlah kita lantik bendahari masjid, orang yang tak pandai ngiro, baloh lah tuan-tuan, ngiro pun tak pandai, kan? Main sains ni boleh tu, boleh, okey, kan? Tonyo habis tak boleh, kan? Kena tahu peraturan dia apa semua, kena tahu. Nampak tak? Bukan ahlinya, kan? Apa lagi tanda? Tanda-tanda banyak lagi. Elok-elok lahir makin senapang, sibuk nak jadi perempuan, macam tu. Kan tu tanda kat tu, kan? Lelaki dah lah tak ramai, yang tak ramai tu sibuk nak jadi perempuan, tak poning ke tu. Iya kan, dah lah jadi macam tu, mati pula tu ramai. Yang pergi ke Thailand operate tu, yang buang senapang tu, ni faham ke tak faham ni, menganggau ni faham tak? Faham kan? Kan, bayangkan pergi operate ke sana, ni yang buang ni bukan semua orang yang berjaya tu. Ada yang bila potong tu pendarahan tak berhenti, mati. Macam mana dia buat? Dibakar dengan yang lain tu. Sebab dia dah sign exclusion clause dan cakap orang pilah tu, kan? Klausa pengecualian. Jadi kalau dia sign, mati ke cedera ke, dia tanggungjawab sendiri. So bakar dengan yang lain tu. Bayangkanlah, dah lah buat benda tak elok, Allah Ta'ala laknat, mati pula dalam keadaan macam tu. Cuba fikir, tu dah elok senapang nak jadi perempuan, tak poning kepala kita. Kek-kek dia elok, dia pakai jubah sampai depan Kaabah, kek telokong, tak poning. Tapi bukan orang Malaysia, orang Australia ke orang Thailand, macam tu lah. Dapat tahu lah orang jompo, aduh awak menggeleng malu, kan? Saya tak cakap orang Malaysia tu, ya. Jadi macam tu lah. Dan Nabi sebut Nabi kata apa? Sesungguhnya akan tiba masanya nanti umat-umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, seolah-olah ingin menjamah hidangan. Tuan-tuan nampak bukti? Tengok Palestin. Satu dunia, bangsa-bangsa seluruh dunia mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa macam tu? Adakah umat Islam pada ketika itu dah tak ramai? Bahkan Nabi kata, umat Islam sedemikian ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah ibarat buih-buih di lautan. Dan dicabut perasaan takut di kalangan hati musuh-musuh umat Islam. Itu cerita tadi, umat Islam ramai,
Macam tu kan. Dia boleh ijtihad, dia geng mak dengan orang tu. Macam mana tu? Kan. Jadi, dan kemudian kenapa jadi demikian? Nabi kata kerana umat Islam pada ketika itu, zaman kita ni, dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan tu penyakit apa? Penyakit wahan tu jangan risau, pencamah kalau tanya dia jawab balik. Ada satu tompek, ada satu masjid kat Pilah, saya tak nak sebut masjid mana. Saya tanya, apa maksud salawat makcik? Apa maksud salawat? Menyaut makcik seorang. Dia ceramah lah, tanya pula dia sound dia balik penceramah ni, samsing tu makcik ni kan. Tu yang saya comel nak tanya orang Pilah ni, takut kono balik kan. Dia tu. Jadi apa penyakit wahan? Penyakit wahan ni ada dua, cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia, takut mati. Tanda-tanda cinta dunia, pertama, sayang ke lelaki, sayang ke perempuan, sayang ke isteri, sayang ke suami. Cinta dunia melainkan kasih sayang itu lillahi ta'ala, bawa ke akhirat. Goma batu dekat jantan tu, uyai. Goma batu dekat orang perempuan tu, dia kapek dia kahwin, dah lama menduduk, sekali dah pek kahwin, langsung tak sampai masjid dia dah. Kono pek bini baru tak datang dia dah masjid. Oi, cerita kan. Tapi dah bini lawa, hari-hari pagi petang siang malam menghadap bini tak datang. Jangan sebab dia pasangan langsung kita lupakan akhirat. Kedua, disebabkan oleh apa? Disebabkan cinta dunia ni disebabkan oleh harta benda. Dulu elok pergi masjid, beli motor baru langsung tak datang, dah geng ride pula dah. Contohlah. Tapi hari ni geng ride bagus, ramai rider-rider ni dia berjemaah pergi masjid-masjid, pergi sampaikan sumbangan. Ini tak dia lekor naik motor yang berkilau. Kan, motor besar. Yang motor the gear reverse tu. Mahal motor tu, Gold Wing namanya. Dah. Kan, ada kereta baru, dah berjalan bercuti je dah, tak pergi masjid dah. Contoh. Cinta dunia. Kemudian yang ketiga, cinta dunia apa? Cintakan kedudukan, pangkat. Jangan minta-minta pangkat, tapi kalau dah dipilih, anggaplah dia sebagai satu amanah. Bukan sonang. Jadi pemimpin hari ni package, datangnya sekali dengan maki hamun. Hari ni package datang dengan cercaan dan cacian orang. Konolah sabar. Iyo. Tak percaya, cuba letak muka seorang pemimpin politik masuk dalam media sosial, letak. Jangan tulis apa-apa, letak muka je, post. Tengok komen bawah. Kepala bapak semua keluar. Tak guna, mati lagi baik, jahanam lah hidup kau lah komen ni. Yang masalah itu, yang komen tu semua orang Melayu beragama Islam. Heran tak heran? Yang maki hamun mencak-carut ni. Lepas tu datanglah seorang yang baik budi, imam namanya. Imam satu masjid di Kuala Pilah, tak dipastikan nama masjid tu masjid apa. Dia pun komen bawah tu, usahlah dilafazkan kata-kata yang tidak baik. Bukankah Nabi telah mengajar kita, kalau tidak ada perkataan yang baik nak diucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Ada tak reply bawah tu? Ada. Sudahlah kau pun sama. Dah ada balon dah pula. Iya, macam mana? Tu saya tak ada, saya tak ada. Saya kan orang balon nak, tak ada saya balik tu. Paling kuat pun saya delete. Itulah kan. Kalau orang yang sakit jiwa ni sah dilayan, poning. Orang gila ni kalau kita layan, kita pun gila sama. Orang poning kita layan, kita pun poning sama. Kita tak boleh puaskan hati semua orang. Tak boleh puaskan hati semua. Jadi ketua sabar. Jadi pengurusi masjid sabar. Pengurusi masjid pun kena duit banyak, malu mampu. Program tak ada. Dia kan ada balon ni kan. Bukan sinilah, tempat lain. Jawab balik kat dia, program banyak, kau yang tak ada. Cakap kat orang tu balik. Orang nak tengok kan. Iya, orang kritik senang, orang membalun senang tuan-tuan. Iya. Tuan-tuan tengok dalam parlimen. Tengok parlimen. Masa dia jadi pemangkang, kau main tu. Bila dia minta sama.
kan? Orang ni balun je macam sama, sebab kedudukan tak sama. Sekarang ni zaman yang paling susah sekali. Sebab apa? Zaman media sosial. Cakaplah buat apa pun, semua diulas dah. Satu perkataan salah habis. Tak bagai semua. Kan? Tu sebab sabarlah banyak. Jadi ketua kalau sabar. Ya, kalau sabar. Jadi itu dia. Jadi makna kata penyakit wahan tadi, cinta dunia dan takut mati. Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang datang jumpa saya dulu kat Wangsa Maju. Wangsa Maju, masjid kat Wangsa Maju. Dia datang jumpa saya lepas isyak, saya dah habis syawah. Dia kata, lah ingat camah pe isyak kata. Dah sudah dah. Oh ya ke, itulah saya nak bawa hajat anak saya. Nak mana jumpa Ustaz Dapiq, saya jumpa dia tu. Saya kata mana anak anak dah meninggal. Lah ya ke. Anaknya meninggal dunia dalam tidur. Berapa umur masa meninggal? 11 tahun. 11 tahun meninggal dunia dalam tidur. Setiap malam tak pernah miss tengok video Samsul debat. Mak cakap. Jadi orang pilah jangan buat-buat cerita pula. Kau nak mati kau tengoklah video dia. Bukan itu sebab dia. Dia nak beritahu budak ni setiap malam tengok video majlis ilmu. Mungkin dia tengok ustaz-ustaz lain jugalah. Tapi itulah nak beritahu. Kan? Tak sahlah sampai masa kita akan mati. Dan Nabi ajar kita apa? Manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Jadi macam mana pun kita akan mati. Contoh saya ni kan, arwah abah saya meninggal dunia. Tak sakit, tak ada apa. Demam hari ni, esok tu meninggal. Abah saya sakit, tiba-tiba darah naik tinggi, pembuluh darah pecah, bawa balik rumah dan meninggal. Arwah abah saya meninggal dunia, menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika usianya berusia 50 tahun. Muda, tak ada siapa jangkau kata. Tak peranjat semua. Saya lah antara orang yang paling susah nak terima. Sebab arwah abah saya adalah manusia yang paling kelakar dalam hidup saya. Kan? Tiba-tiba dia pergi. Tak peranjat lah gitu. Kan? Jadi kalau saya lah ditakdir kali Allah umur saya sama macam abah saya. Mana saya tak sampai pun 10 tahun nak hidup lagi. Kalau lah dia tak semestinya 10 tahun, minggu depan belum tentu. Dia mengatakan minggu depan, esok belum tahu dia dah. Kejap lagi pun belum tahu dia dah. Cerita kami ni lepas ceramah ni balun kambing. Yo tak yo, tak ada lah. Ada makan tak ni? Ada, okey ada. Takat mihun tak payahlah kan. Dia tak ada. Ni contoh. Bersyukur katakan. Gurau. Tapi betul lah kalau ikut kan. Tu Nabi ajar. Nabi kata hiduplah seadanya. Jangan panjang cita-cita. Kalau kamu hidup pagi, jangan cita hidup waktu petang. Kalau kamu hidup pada waktu petang, jangan bisa cita hidup sampai malam. Kalau hidup pada waktu malam, jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Bila-bila boleh mati. Kan? Malamnya elok dia dengar ceramah golak-golak, ada kan seorang tu pun elok dengar ceramah, sihat tagap datang kan. Malam kan tidur esok tak bongkar lah. Dia nak khabar dah. Jangan duduk kat tiang tu. Yang seorang tu pula buat teori, dia mula dia pandang kawan dia siapa duduk kat tiang. Tak ada contoh ya. Kan? Dan patutlah malam tadi dia tak burak bona, nak mati ke sana. Ada cerita-cerita tu kan. Macam-macam cerita kan. Sebenarnya dia tidak mengikut apa yang kita rasa. Kalau Allah dah tentukan kita mati, matilah. Kan? Jadi penyakit wahan ni kalau kita nak lawan macam mana? Takut mati, cinta dunia. Macam mana? Apa puncanya? Puncanya adalah daripada hawa nafsu dan juga tidak yakin. Hawa nafsu. Nak semayang kan, nak pergi masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar azan, nak pergi masjid lah. Tiba-tiba tengok drama tengah berlangsung, tengah syok ni, melastik ke hatimu. Jananik. Ya tak tajuk tu.
Kau lain tajuk tak cek, tak tengok nyampah. Tak tengok lah dia. Tak kisahlah drama apa tengah syok ni. Mulalah. Alah, kau jap lah kan. Tunggulah iklan. Nafsu dia kata tengok. Itu cerita ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang pergi mana bang? Pergi masjid. Abang dah janji malam ni makan sama kat kedai tom yum kat belakang Petronas tu. Abang ni dia kata kan, ayolah besok lah pergi masjid. Tak payah dia masjid nak bini tadi. Nampak tak? Abah nak pergi masjid ke abah? Abah kata nak bagi kita pergi pasar malam. Anak punya hal. Ayolah besok lah pergi masjid. Malam ni pasar malam. Yeay, anak tu kata. Nafsu. Kan, satu kita tak yakin. Contoh, semayang jemaah. Berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Hui, serontak. Sama jawapannya. Tahu dia. 27 kali ganda. Tapi kenapa tak ramai? Sebab ramai yang tak yakin. Sebab tak nampak. 27 tu banyak mana? Tak nampak. Cuba tukar 27 kali ganda jadi RM27. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nombor paket RM27. Alamat penuh sampai ke jalan orang semayang. Seorang tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok tak ada pula. Tak ada ya Allah. Snap. Sistem lambat sikit. Contohlah kan, lambat tapi lambat sikit. Tapi ada lah. Kalau macam tu senang. Kalau betul lah macam tu RM27 satu waktu, apa yang berlaku? Orang perempuan dah mula burak orang perempuan. Kau dah berapa lama dah semayang sini inilah bukan nama sebenar. Baru seminggu. Banyak duit kau. Tengok 27 kali 5 kali 7. Banyak duit kau. Dan baru tahu tak guna betul jiran dan. Dah tahu tak diberitahu kat dan ni. Yang mana kayu sorang-sorang. Mampu lagi baik dan marah dah. Dek RM27 satu waktu. Orang perempuan macam tu. Orang lelaki tak ada. Orang lelaki dia banyak bincang soal dasar. Dia takkan gaduh soal yang remeh-temeh macam tu. Dia bincang dasar. Dia pun bincang, agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat 27, kau agak imam dapat berapa? Tu bincang. Ditahan ni motor imam tu. Dia cakap, mam, imam dapat berapa? Cakap, mam, imam ni pula malih. Imam, alhamdulillah, syukur. Imam kena telus, mam. Cakap, mam. Ni contoh tau. Tak betul ni tau. Ni contoh. Imam pun jaga macam ni lah. Dia kalau lupa-lupa tu kurang dapat Kalau dia tak khusyuk benar malam tu kurang. Tapi toruk-toruk pun RM40 tak lagi lah. Malam tu bertumbuk nak jadi imam dari RM40 punya hal. Contoh ni masalahnya Allah bagi bukan RM27, bukan bagi RM40. Apa yang Allah bagi 27 kali ganda pahala daripada sembahyang seorang. Itulah kita sembahyang jemaah banyak pahala kita. Belum tentu le tau. Berapa ramai orang sembahyang tapi dia mencari barang hilang. Tak sembahyang, Allahu Akbar. Jadi tak saudara datang tengok. Allahu Akbar. Rombongan tu jadi tak jam minggu ni. Allah lah lupa tutup air. Berhenti dia sembahyang pun tutup air lu. Berapa ramai orang macam tu. Waktu sembahyang ingat macam-macam, minit mesyuarat belum siap, semua ingat. Waktu sembahyang tu baru ingat, dah janji pergi mancing malam ni, jadi tak bagi salam tu mesej, jadi tak mancing. Berapa ramai orang macam tu. Itu sebabnya Allah bagi sebenarnya lebih baik daripada itu. Malahan Allah ajar kita, Nabi ajar kita. Nabi sendiri kalau ikut Nabi bercita-cita, kalau ikutkan hati aku, kata Nabi, nak saja aku bakar rumah orang yang tak pergi solat jemaah, Nabi kata. Cuma Nabi tak buat je. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Kerana tak ada kerja lain lah, imam pergi bakar rumah orang pula kan. Pergi mana mam? Bakar rumah orang tak datang nak tu. Dah imam lah lemek sampai dah rumah imam lah kena bakar.
Tapi nak bagi tahu, Nabi bagi penekanan penting yang pergi salat jemaah. Jadi macam mana nak atasi tadi? Yang seorang lagi pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk maghrib lah, dia siap-siap. Setan pun bisik, relax janji kau pergi, orang lain tu langsung tak pergi. Betul lah, relax. Tak jadi dia laju dia tadi. Dia start betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia dah, alah dah sembahyang dah. Setan bising lagi, relax. Kau masuk rakaat kedua, ketiga pun janji kau datang, orang tu langsung tak datang. Betul lah, relax. Sampai kat parking motor luar, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah dah bagi salam ni. Setan membisik lagi, tak apa, kau masukkan kau salam bagi semua orang. Dia bukan tahu pun kau tak semayang, langsung tak semayang. Nampak? Tu pertama, nafsu. Kan? Yang kedua, ya tak yakin. Jadi macam mana nak lawan ni? Nak lawan nafsu, jihad. Abang dah janji malam ni kata nak makan sama. Tak apa, abang pergi semayang kan, kau jawab ya. Dah maghrib, balik kan kita makan sama. Okey? No worry. Kau jawab ya. Kalau apa abang nampak kau ada Imam Sabah tu sekarang, abang kau depan. Kenapa lah bang? Imam Sabah tu sabar bacaan ni. Biar abang yang kau depan jadi imam. Tapi kau imam muda tu sekarang, biarlah dia. Sekejap sudahlah. Iyalah bang, jihad. Abah kata nak pergi pasar malam. Benda. Abah menyakap, kau jangan risau. Balik kan kita pergi pasar malam. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Ya anak cakap, nampak lah. Macam tu, lawan sikit. Nampak lah. Tak yakin nak macam mana? Tak yakin, konolah datang majlis ilmu. Datang. Macam saya khabar tadi kan, dekat majlis ilmu ni dapatlah kita ilmu, dapatlah meningkatkan keyakinan kita. Contohlah kan, kita tak ada ilmu ni, kita tak yakin ni, dan ni semayang ni boleh ke macam ni? Dia semayang kat kursi, tolong pula ada lah satu ustaz tu share, yang semayang kat kursi ni mazhab kursi dia, tak sah semayang cakap memang garang. Dia tak kono lagi sakit lutut, dia faham apa? Jadi kena dengan kuliah. Ustaz tu pun ajar semayang kat kursi macam mana, cania. Pakai kursi yang cania. Jangan kau bawa sofa kau tang rumah. Habislah kan. Lepas tu jangan ganggu saf. Lepas tu macam mana perbuatan rukuk macam mana, sujud macam mana. Sujud kena lebih rendah daripada rukuk kau yang kau buat tadi. Allah Maha mengetahui kemampuan kita. Sorry elak berjalan. Ustaz malu, Ustaz pergi masjid dah tua, dah sakit lututnya. Yang belum pakai kursi tu bila sujud tu berbunyi lutut Allahu Akbar, tap pum. Allah, macam seorang tu pula. Tak apa, Allah Maha mengetahui azab yang kita hadapi dalam kita nak beribadah. Tak apa, lapang dada, Allah akan terima berdasarkan usaha kita. Sakit-sakit, macam ilmu tu berseret-seret datang kan tadi. Ada yang pukul 5 dah sampai. Pukul 5 dah sampai. Punyalah takut duduk luar. Siapa suruh ambil? Kan duduk kat simen. Kan? Tak apalah kan? Tak apa. Dan Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit yang lain ada lagi kan? Penyakit, dia kata, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit itu? Nabi SAW menjawab, penyakit itu berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim. Pertama, terlalu banyak bersukaria. Semua nak celebrate. Naik pangkat celebrate, nak pencen celebrate. Bersukaria, bersuka-suka. Kan, malam tahun baru, malam merdeka, malam apa, celebrate. Semua nak celebrate. Menyambut hari ulang tahun yang pertama perkenalan kita, bukan ulang bulan pertama. Pijak kan tahulah. Aduh. Baru corner sebulan celebrate potong kek dekat secret sepi. Secret sepi mana? Kepi lah. Pilah nyampah dah ni. Kan, boleh celebrate. Baru corner sebulan celebrate. Pegang-pegang tangan beliau dekat pekan pilah.
kan? Biarlah signboard lado api itu jadi saksi cinta kita. Oh ya. Itulah tuan-tuan. Semua suka dia. Kedua, terlalu mewah. Bermewah-mewahan. Rumah lawa. Dah renovate, tambah lagi bilik. Biar bilik anak seorang satu. 8 bilik, siap drive thru. Anak tu lalu ya, sarapan hirup, zap, jalan, tak payah masuk dalam rumah. Sampai anak dah besar kerja, untuk cerita tu, rumah makin besar, orang makin tak ada. Tinggallah berdua mak dengan abah. Abang. Apa? Meh makan. Apa? Pokak kau. Contohlah. Kan? Rumah besar orang tak ada. Itu yang bergaung tu. Itulah dia. Kan? Rumah besar-besar orang tak ada. Ketiga penyakitnya, mengumpul harta sebanyak mungkin, tak cukup-cukup lagi. Saya tengok orang kat Kuala Lumpur tu kan. Garu kepala dia, pahal bang. Duit dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh kau orang ni, dia cakap. Sebab dia dah biasa dalam akaun ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah benar. Ada orang macam tu. Saya pergi ada rumah satu, rumah Datuk Seri tu. Lawa batu rumah Datuk Seri. Saya cakap, mesti mahal kan? Saya tanya macam tu. Dia jawab, tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, aku salah jawab. Dia cakap, gila betul. Lain betul lah maksud murah tu. Sekarang kek pilah pun dah mula dah. Ada signboard yang pelik-pelik macam tu. Hanya 400,000. Ayo. Penjodoh bilangan dia pun tak betul. Saya ni bahasa ni saya jaga betul. Sahabat saya Cikgu Kamal ada belakang tu, sama debat dengan saya mari. Jadi dia saksi tu, dia tahu tu Samsul debat ni. Jadi jangan ada sesiapa cabar Samsul debat nak berdebat tu. Satu-satu penebat Negeri Sembilan yang bawa Negeri Sembilan champion kebangsaan. Betul tak juga Kamal? Tanya. Ya. Yang lain semua semifinal kalah. Bodoh kan. Tak ada lah nak wakil pilah lah masa tu. Wakil pilah. Pilah masa tu kita menang lawan dekat Batu Kikir. Lepas tu kita masuk wakil zon selatan, kita lawan dekat Dewan Orang Ramai ini apa mana? Dewan Orang Ramai kat Senaling tu. Final lawan Melaka 3 bas penyokong kita orang masa tu menginap kat mana? Hotel yang paling berprestis di Pilah. Rest House Pilah. Atas bukit tu. Tak tidur Cikgu Mazin, Cikgu Kamal dengan Zahirin. Tak tidur malam tu saya kerja kan. Alhamdulillah malam tu menang. Final lawan dekat final kebangsaan dekat Johor. Semi final kita titik Kedah. Final kita menang dengan wilayah Persekutuan. Masa tu pilah wakil Negeri Sembilan, Johan kebangsaan. Lepas tu tak masuk dah. Tak ada lah. Sebab saya pun tak nak lah. Cukup-cukup lah kan menang kan. Jadi ada yang tanya tu, kenapa nama abah debat? Bangang betul. Bangangnya kan tunjuk ke orang. Nama Samsul debat tu, ramai yang tanya saya, macam mana dapat Samsul debat? Saya dulu bila saya berceramah, saya masa tu dah bekerja jadi pengarah undang-undang sektor kerajaan. Saya tak nak declare nama jawatan saya. Jadi saya sebut nama NGO. Penceramah hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, Adam. Itu nama NGO saya. Jadi satu penganjur kat Kuala Lumpur ni dah terlupa nama saya siapa tak nama budak tu, Samsul apa tak. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Jadi nak azan dulu tak ya? Tahu je. Jadi dia pun tulislah kat whiteboard tu. Dekat whiteboard tu, penceramah pada malam ini Syamsul Debat. Itulah mula dapat nama Syamsul Debat. Jadi salah seorang yang dengar ceramah malam tu CEO TV Al Hijrah.
Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Molokek tahu nama tu sampai hari ni. Jadi jangan tanya oleh tu nama gelaran sahaja. Ya. Macam itulah. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Kemudian keempat, penipuan dalam merebut harta benda. Penipuan dalam merebut harta dunia. Banyak. Contoh paling senang, tipu umrah. Nak harta dunia? Tipu umrah. Tuan-tuan, saya tak payah sebut nama syarikat mana. Ambil duit orang ni sebab nak hantar orang ni pergi umrah. Ambil pula duit orang ni, hantar orang ni pergi umrah. Orang pilah pun ramai kono. Ambil duit orang ni, hantar. Ambil orang ni, sudahnya dah tak ada lubang lah. Tak ada lubang nak dikorek lagi dah. Dia berhutang dengan orang 30 juta, tuan-tuan. 30 juta. Daripada bila baik kerja ni? Daripada 2015-2016 dah baik kerja dah. Macam tu lah. Kesian. Sudah yang seorang tu tawah KKLIA. KKLIA tawah mana nak pergi ni, mana nak pergi ni. Beg dah dapat dah. Sudah potang dah ada kek melang. Okey, kau balik hari je tu. Dah kena tipu. Tu sebab saya sendiri pun, saya tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Setiap kali saya pergi dengan syarikat berbeza-beza. Saya pergi dengan TH, saya pernah pergi dengan Andalusia, pernah pergi dengan KRS, pernah pergi dengan HB. Hari itu saya pergi dengan Faizin. Bulan 2 itu dengan Harmoni. Saya baru balik ni, baru 5-6 hari saya balik. Saya pergi dengan Ikhlas Umrah anak syarikat Asia. Sebab apa? Sebab saya nak, kalau saya pergi contohnya bulan 12 dengan syarikat ni, kalau tak muka tak apa. Ini kau dah sign, kau letak muka Samsul Debat tu, kau pakai selama-lamanya. Walaupun dia tak pergi, kau cakap dengan orang dia pergi. Sudah orang sampai ingat, Samsul Debat tak pergi ke? Oh, dia sibuk, dia dah hal, ceramah dia penuh. Wahal memang dah tahu pada awal saya tak pergi. Sebab nak melariskan tempat duduk tu, suruh orang pergi, orang bayar. Tu saya tak nak. Itu sebab. Dan insyaAllah bulan 12 ni saya pergi dengan syarikat lain. Bulan 1 pergi dengan Yayasan Buddha Malaysia dan seterusnya. Itulah. Nipu. Tu belum cerita lagi. Letak muka Samsul Debat, orang letak muka personality yang lain, macam ni gambar. Pelaburan Patuh Syariah. Ada tak kena tu? Bayar 300, dapat 5,000, dapat ribu-ribu. Kan? Tidur lena dia tu. Duit masuk. Bohong. Tak ada, tuan. Saya tak pernah buat perjanjian dengan mereka-mereka. Tak ada. Samsul Debat kalau masuk dah, masuk tak ada masuk pun tak ada. Tak payahlah, tuan. Bohong itu. Ya? Jangan. Tipu merebut harta benda dunia, tipu sign, tipu tanda tangan dan sebagainya, serana nak keuntungan dunia. Kemudian saling memarahi, marah, bergaduh kerja. Hari itu saya pergi Taif. Kan. Driver bas tu dah bertombong pula bas tu, berhenti, bagi laluan. Dia pun parking, turun driver, dah bantai, dah bertumbuk dekat parking tu. Dah bertumbuk, awak lah, saya nak pergi masjid Imam Ibn Abbas tu, semayang Jumaat. Keluar tengok tinggal bas, orang dah tak ada, rupa dah kena angkut pergi balai. Sampai ke petang nunggu tu dia kan. Bergaduh kerja sabar. Dongki mendongki hingga menzalimi antara satu sama lain. Maka ubatnya kalau kita nak mengatasi ini, firman Allah SWT, berpegang teguhlah pada tali Allah, yakni bersatu padu, kan? Dalam surah Ali Imran ayat 103. Ya, dan kalau kita tengok dalam perjuangan nak berhijrah ini, bukan satu bondo yang sonam. Kalau kita tengok Nabi nak hijrah ni, kita tengok cara Nabi hijrah. Nabi susun strategi. Nabi bukan pelarian. Ada orang cakap Nabi ni pelarian. Tak betul ayat tu. Nabi pelarian, Nabi lari. Tak, Nabi tak lari. Mana pula Nabi lari pula? Kalau nak ikutkan Nabi, orang nak bunuh Nabi ni dah lama nak bunuh Nabi. Tapi Nabi tak lari. Tapi Nabi berhijrah kerana apa? Sebab Allah suruh. Allah perintahkan. Waktu peristiwa Isra' wal Mi'raj, dah diberitahu oleh Jibril. Kau nampak tak sana tu? Kenapa? Itulah dia Yathrib. Tak lama lagi kamu akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Nabi dah tahu. Jadi tak ada lah Nabi lagi tu. Dan Nabi masa tu minta tolong siapa? Minta tolong Sayyidina Ali cover kat tempat tidur.
Malam tu dah bincang dah dengan Saidina Abu Bakar. Keluar je Nabi menghadap tentera-tentera kafir Quraisy ni. Tentera kafir Quraisy dah mengelilingi rumah Nabi. Dia memandang tapi dia tidak melihat. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu baca dalam surah apa? Fatihah. Kemudian Yasin. Nabi masa tu siap ambil, Nabi baca ayat tu sampai Nabi ambil pasir tu tabur ke kepala tu, melulurut je, tak sadar dah lagi. Dia memandang tapi dia tidak melihat. Itu nak tunjukkan Nabi. Jadi tu yang ada ustaz-ustaz tu beritahu, baca ayat ni kalau nak elakkan speed trap. Kan? Masuk ya highway tu baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dia tiup dekat cermin kereta. Kono ya sama. Punca rupanya polis dah baca dulu ayat tu. Kau ingat polis tak mengaji ke? Polis mengaji tu. Polis ni baca, pasang kamera pacak waja'alna min baini. Kita tak nampak dia. Kan? Iya kan. Kemudian bila Nabi keluar, Nabi pergi mana? Nabi terus duduk dekat mana? Nabi bersembunyi di gua. Ada lah jawab Gua Hira lah. Gua Thur. Gua Thur ni Nabi duduk dalam tu dengan Sayyidina Abu Bakar bukan sebab takut no, tapi strategi. Kenapa kata strategi? Simple je, senang je. Zaman Nabi dulu tak ada telefon lagi. Zaman Nabi tak ada telefon. Tak ada sistem komunikasi macam kita hari ini. Bila Nabi naik atas, Nabi duduk dalam gua Sur tu, Sayyidatina Asma yang syarat mengandung, ada pandangan kata 7 bulan, ada kata syarat mengandung 9 bulan, mendaki bukit, hantar makanan. Macam mana dia boleh tahu abah ada kata? Ada abah WhatsApp, kau hantar makanan. Ya, kau ni koordinat ni, abah dah send location, kau hantar makanan. Mana ada? Maknanya dah strategi daripada awal. Nampak tak? Jadi memang ada dekat dalam tu. Begitu juga Amir Fuhaira pun datang bagi maklumat. Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan Islam, bantu tunjuk perjalanan. Jalan yang ditunjuk oleh Abdullah bin Uraikid bukan jalan yang biasa, jalan yang susah, yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Itu yang kalau kita pergi Mekah, daripada Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, kita kalau naik bas tu kan, siapa dah pergi umrah dia tahulah. Pergi umrah, pergi haji dia tu, Mekah ke Madinah 5 jam naik bas. Kalau yang pakai kain ihram tu, kalau terlalap tu jago macam telanjang ke so. Adoli kan. Kadang kita tanya, Ustaz, lambik lagi kau Ustaz, jauh lagi kau Ustaz. Kita tanya mutawif tu. Itu 5 jam naik bas, Nabi jalan kaki. Bayangkan. Ada orang yang naik bas, dia pandang luar, dia tengok macam mana lah Nabi hijrah dulu ya. Mesti dia terfikir. Tapi masalahnya jalan yang kita tengok bukan itu jalan yang Nabi ikut. Jalan yang Nabi ikut bukan semudah itu. Tu cerita Nabi, kalau kita tengok sebelum peristiwa hijrah, beberapa bulan sebelum tu Nabi dah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi naik apa? Pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha tu. Nabi naik apa? Nabi naik apa kenderaan masa tu? Nabi naik burak yang lebih cepat daripada cahaya. Kenapa Nabi tak naik burak tengah? Kan senang. Ya Allah, kau hantarlah burak seekor ya Allah. Dia copek sikit sampai Yatrib ni. Kenapa Nabi tak minta? Nabi nak tunjuk kat kita, hijrah kena usaha. Hijrah kena usaha. Dia tak ada jalan yang singkat untuk berubah. Bukan senang. Contoh hisap rokok. Baru ubah buku saya lagi lah, dah usik dia balik. Kan? Tak ada lah. Konon lah berhenti. Contoh. Ni saya bagi contoh ni. Saya tahu bukan senang nak berhenti merokok. Saya tahu bukan senang. Arwah abah saya main pun merokok. Bukan senang nak berhenti. Buat macam ni. Katalah kita dah biasa hisap 30 batang sehari. Mak tahu betul. 30 batang sehari. Kita buat tak apa. Minggu ni 30 batang. InsyaAllah minggu depan aku kurangkan. Buang sebatang, 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari.
Minggu satu lagi 27 batang sehari. Minggu satu lagi mati. Tak sampai berhenti. Biarlah kita dalam usaha nak berhenti. Tu pentingnya. Nampak? Tak ada dah kau dengar lah cakap Samsul Debat tu. Ada tengok imam tu elok seokok banyak cerita tu. Tak boleh baik apa dah. Tak boleh lah baik apa kalau macam tu hujah kan. Macam tu. Kau ni bawa-bawa lah berhenti. Kau dah berapa tahun dah seokok? Dah 30 tahun. 30 tahun kau tahu tak duit rokok kau tu kalau kau simpan kau boleh beli kereta cash. Dia punya kau yang tak mokok pun bayar kereta hutang. Senyap dia. Tu salah tu aduh aja. Dia hujah orang seokok ni lagi panjang daripada orang yang tak mokok ni. Dia tak salah menghujahkan dia. Sikit sudah. Kan? Jadi Nabi teruskan perjalanan. Nabi pergi sampai ke mana? Dalam tempoh beberapa hari Nabi sampai ke Kuba. Benda pertama Nabi buat masjid. Masjid. Nabi bina masjid nak tunjukkan institusi masjid ni adalah institusi yang penting. Nabi bina dengan tulang pak kerat Nabi sendiri. Kemudian daripada sana Nabi pergi sampailah ke Yathrib. Lagi 4 hari lepas tu Nabi sampai pula ke Yathrib, Madinah. Sampai di Yathrib Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Ketibaan Nabi disambut dengan syair yang indah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Bau betul. Tim-tim Mahaban berjanji macam tu betul Tala'al badru alaina. Nabi kalau dengar tu pusing balik lah. Dia ni betul ke koma ke tak koma dah datang ni kan. Riang, gembira, tenaga sikit. Iyo. Jadi makna kata wajaba syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur. Kalau kita tengok ada kitab ni, kitab Marhaban Berzanji ni ada yang siap maksud. Bacalah makna sekali. Barulah betul. Yang patut gembira-gembiralah. Macam tu. Kan macam mana Ustaz dah tak teraya kan. Nampak kain berpapan-papan kat nilai 3. Siap kain lagi lawa pada orang. Salah tu. Tak apalah. Bukan orang pilah ni nak tempat lain tu cakap ni sini okey. Jadi Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Puak Ansar ni siapa? Penduduk yang ada di Yathrib. Yang Muhajirin ni siapa? Orang yang datang berhijrah, ikut Nabi berhijrah. Orang Muhajirin apa pun tak ada. Sehelai sepinggang. Antara ini persaudarakan siapa? Itulah dia Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni adalah ada seorang sahabat yang kaya raya. Tinggalkan kekayaan dia di Mekah, bisnes dia tinggal. Dia bawa kat tangan dia keju dan minyak. Sepanjang perjalanan sampai di Yathrib, dia dipersaudarakan dengan saudagar yang kaya. Sa'ad bin Rabiq, bukannya Husain Lempoyang, saudagar unta leher panjang, bukan. Dia persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabiq, orang kaya. Orang kaya yang ada ladang-ladang kurma. Dia pun cakap, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada ladang-ladang kurma. Mana satu kau nak? Kau cakap aja. Semoga Allah merahmati kamu, wahai sahabat kau, wahai saudaraku. Aku tak mau. Tak mau? Tak apa. Aku ada isteri-isteri yang ramai. Mana satu yang kau nak? Kau pilih. Open tender. Bayangkan isteri dia ada lebih daripada seorang. Mana satu kau nak? Kau cakap. Dia bukannya siap itu. Kau pilihlah ni pemalih ni, aku dah tak nak. Tak. Yang ni mana satu kau nak? Kau cakap je. Bayang. Cuba kalau kita. Dia ada bini ramai, mana satu kau nak? Cakap.
macam tu agak milih kan. Tapi dia tak. Inilah sepatutnya semangat persaudaraan yang ada pada kita hari ini. Tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Tapi hari ini dalam keadaan yang serba susah sekarang ni, ramai orang ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Maka kalau kau tak nak, kau nak apa? Maka kata Abdul Rahman bin Auf, cukuplah kau tunjukkan aku mana jalan pergi ke pasar, aku ingin berniaga. Maka pergilah dia berniaga di pasar di Yathrib yang didominasi oleh puak-puak Yahudi yang cukup terkenal menipu dalam timbangan, tidak pernah adil dalam berniaga, membohong dalam barang-barang yang dijualnya. Maka Abdul Rahman bin Auf datang cepat mencuri perhatian, modal minyak dengan keju. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf ni berjaya meyakinkan orang-orang Yathrib agar berurus niaga dengan dia. Macam mana orang tak boleh dengan dia? Dia jual unta, harga unta tu, you know what I mean by unta? Camel. Orang Pilah panggil camel tu. Bayangkan unta tu dia jual, dia harga modal dia 1000 dinar, dia jual balik dengan harga 1000 dinar. Modal 1000, jual 1000. Soalan dia apa? Mana untung kau? Kan? Untungnya adalah pada tali yang mengikat unta tu, dia jual dengan harga 2 dinar. Jadi setiap kali beli dengan harga tali itu pun dia dapat untung 2 dinar. Sikit dia untungnya. Jadi bukannya sahabat kita yang berbangsa Cina dan berbangsa-bangsa lain yang mengajar sistem volume. Abdul Rahman bin Auf dah lama ajar kita sistem volume. Untung sikit tapi orang beli banyak, tetap untung. Macam tu kan. Jadi Abdul Rahman bin Auf pada satu ketika Nabi terbau, bau wangi, berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf. Bau wangi betul ke kau ni? Wahai Abdul Rahman bin Auf, kau kahwin ke? Bau wangi-wangian orang berkahwin. Kau dah kahwin ke? Ya benar ya Rasulullah, aku baru saja menghawini seorang wanita Ansar. Maka Nabi kata, kalau begitulah keadaan dia, kalau itu keadaan dia, kau buatlah walimatul urus. Paling tidak seekor kambing, Nabi kata. Jadi itu sebab kalau kita ni kenui kenara kan, boleh betul lah kita kan. Memang tu sunnah sebenarnya. Bagi makan ke orang kita tak ada seekor kambing tu tak ada, berekor-ekor kan. Terbayang kan, kayak Pilah ni sak lemak cilapi gulai kuning. Kan. Kalau tak ada kambing, ayam pun tak apa. Iya dah lama dah ni tak camah kat Negeri Sembilan mana. Nah, syek kat luar yo. Saya kat Sarawak dah balun lah Sarawak dah lah Sumi Kolok. Donga lah malam ni melang takkan mihun. Macam tu lah. Gurau. Koman dia kata mihun bondo ustaz kan. Tak adalah gurau kan. Tapi itulah dia. Peristiwa hijrah ni Abdul Rahman bin Auf ni kaya. Macam mana kaya? Dia lebih digambarkan, ditaksirkan hartanya lebih 700 juta. Dan dia setelah kewafatan Nabi, dia yang jaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Urus niaga isteri-isterinya dia uruskan. Bayangkan, punya kaya dia. Dan kemudian setiap kali isteri Nabi nak pergi pasar bagaimana, akan ada 2 bodyguard, akan 2 pengiring, akan ikut isteri Nabi. Semua gaji dia semua Abdul Rahman bin Auf bayar. Kemudian mereka keluarga-keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar diberikan insentif, diberikan pampasan, bagikan sagu hati pada keluarga tu. Jumlahnya nilai duit hari ni 400,000 satu keluarga. Bayangkan, macam itulah kekayaannya Abdul Rahman bin Auf. Dan Abdul Rahman bin Auf ni adalah antara 10 sahabat yang dia dijanjikan syurga, jamin syurga. Kan? Tetapi dia yang paling last kali masuk. Sebab apa? Harta banyak kono tanya. Jadi jangan susah hati harta tak banyak. Jadi harta tak banyak kono tanya. Kan? Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi poin dia nak bagi tahu dalam peristiwa hijrah Nabi ni, sebenarnya pertama persaudaraan dalam Islam kena jaga. Persaudaraan dalam Islam jaga. Bab-bab silaturahim kena jaga. Kita ni mati besok 3 benda je Allah Ta'ala tanya. Yang pertama Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Pertama nikmat umur. Kau hidup dulu berapa tahun?
Macam mana kau habiskan umur kau? Oh mengelinjang kau je tak ada orang benda lain dah. Kan? Contohlah. Enjoy dia katakan. Kedua, nikmat muda. Masa muda dulu buat apa? Muda-muda lagi dah pergi masjid. Muda-muda lagi dah buat kerja-kerja yang baik. Yang kedua, yang ketiga, nikmat apa? Nikmat harta. Dari mana dapat duit, ke mana kita belanjakan. Dan yang keempat, nikmat apa? Nikmat ilmu. Dapat cari ilmu, amalkan tak? Sebar panjangkan ke tidak pada orang lain. Tu. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Pangkat kita, amanah daripada sebesar-besar amanah sampai sekocik-kocik amanah, semua Allah Ta'ala akan tanya. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la adalahu. Tidak beriman orang tak menjaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Jangan cakap wakil rakyat, jangan cakap ketua kampung, jangan cakap pengurusi masjid, ketua keluarga juga ditanya. Ya, jadi ketua keluarga. Jadi kalau banyak keluarga banyaklah soalan kan. Pangkat semua pangkat dia tu. Pengurusi KRT dia, ketua kampung dia, ketua lorong dia. Apa boleh? Kayak hospital pun ada jawatan kayak dalam peladang pun ada. Lapang boleh cop ke rumah tu. Dia datang nak minta pengesahan, cop mana nak pakai kejap ya tu. Bayangkan dek banyak jawatan kan. Macam tu. Itu paling banyak soalan kau tanya masuk tu kan. Jadi jangan minta-minta tuan jawatan ya. Tak dapat tu alhamdulillah kan. Kalau dah dipilih, anggaplah sebagai satu amanah. Dan yang ketiganya, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Tu cerita tadi, silaturahim. Jangan kita bercakap bergaduh, jangan ya. Macam ni kan elok datang masjid sesama, tak ada kira kan. Malaysia telah diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Tu cerita ni fakta betul, paling rajin pilihan raya. Kejap-kejap pilihan raya. Ni semalam pilihan raya kan, semalam pilihan raya kat Sabah Sarawak. Nanti ni tahun depan pilihan raya pula lagi kat Sabah pilihan raya. Apa itu kan pilihan raya balik kat negeri-negeri tertentu. Tak ada lah kerja lain nak pilihan raya. Tapi pilihan raya lah. Kita sebagai masyarakat pergi ngundi, dah ngundi duduk dan diam. Sah memomokak lah, dia diam je. Janganlah pergi masjid tanya kawan tu, apa perasaan kau dah kalah ni? Cari pasal nama tu kan. Cari pasal nama itu kan. Jangan. Kawan tu bendera pun tak turun lagi pada rumah tu kan. Tak usahlah beryoyo benar. Kita nak mangkah dah diam. Bermasyarakat balik macam biasa, bersilaturahim kan. Buang perasaan-perasaan tak baik dalam hati. Nabi kata buang perasaan. Nombor satu perasaan apa? Perasaan tamak. Jangan ambil hak orang yang bukan hak kita, jangan ambil. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham tak orang perempuan? Cenia ni. Yalah, maksudnya kongsi benda-benda baik ya. Jangan tamak. Ada makanan karang, rasa-rasa tak habis, kongsi makan sesama. Macam tu ya, saya tak ada maksud lain pun ya. Kadang-kadang manusia ni dia tak berzina, dia tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak menipu, tapi dia tak boleh buang satu sifat dalam hati, sangka buruk. Cakap kongsi dia kan mula ni. Jangan sangka buruk. Segomok-gomok ikan tentu ada tulang Sekuih-kuih ikan tentu ada isi Sebaik-baik orang tentu ada kesilapan Seburuk-buruk orang tentu ada kebaikan. Pandanglah yang baik. Kau pandang yang tak elok memang jumpa. Mana ada manusia yang sempurna? Nampak tak? Muka handsome tapi sak dadah macam mana? Kan? Badannya gemuk, membutuh kerja. Contoh kan? Seorang tu pula. Macam-macam, ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi kalau kita cari yang buruk, memang jumpa. Carilah yang baik. Kan? Jangan kita bergaduh-gaduh. Jangan. Ni dalam ada dia beritahu.
program ceramah perdana, jom hijrah Syamsul Debat, terbuka kepada golongan berpendapatan 5,000 ke atas. Mana ada? Yang golongan B40 boleh duduk di luar. Tak ada. Tak ada. Sama je kan? Sama. Tadi ada yang tengok Syamsul Debat macam ni, dia tengok sama, tak ada. Tak adalah macam makhluk asing lah, sama. Kan? Semua ada ramai lah yang ngumpet tadi. Saya maafkan lah tadi. Saya maafkan lah. Tinggi macam pengolan dah lah. Saya maafkan. Dalam TV nampak tua, orang hajar betul tu pun saya maafkan lah. Saya maafkan lah. Tak ada masalah tu dah. Kan? Okey lah, tak ada masalah. Tu biasa. Kan? Biasa. Jadi pada kata silaturahim jaga, jangan gaduh-gaduh. Dua perkara mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat. Minta maaf dan memaafkan. Itu susah. Itu yang Nabi damaikan. Dalam peristiwa hijrah Nabi damaikan puak Aus dan Khazraj. Berpuluh tahun berapa orang bergaduh, punya tauk bergaduh, sampai tu lupa sebab apa dia gaduh. Kenapa kau gaduh? Hantah Rasulullah dalam Mona gaduh lah dia. Maka Nabi damaikan dia. Kita ni minta maaf dengan orang. Contohlah kan, ada masalah kita dengan orang ni, kita pun cakap, aku minta maaf dengan kau ya, aku banyak salah dengan kau. Yang dia pula, yalah, samalah, tapi dalam hati dia tak maafkan kita. Jangan risau, kita dengan Allah selesai. Orang yang dalam hati tadi, dia tak selesai dengan Allah Ta'ala. Kita boleh bermadah berhelah bab kata Zanazin. Macam tu kan. Kita cakap, aku bukan tak nak baik dengan dia, dia yang tak nak baik dengan aku. Tanya dia, aku dah hulur tangan lah kat dia, dia yang tak sambut salam aku. Masing-masing berhelah. Akhirat besok, silaturahim tu sendiri akan besar. Ya Allah, sebenarnya yang tak nak baik ni dalam hati dia ni. Kono besok akhirat tak ada siapa. Rahim tu Allah bagi sifat rahim, sifat Allah dalam perhubungan tu sebab borek tuan-tuan. Orang yang memutuskan silaturahim, amalan kebaikannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Doanya takkan disambut oleh Allah Ta'ala. Kebaikannya tergantung. Kenapa kita nak poning-poning kepada? Tu belum cerita lagi orang pilah ni dia komen cakap macam ni. Biar dia mengangkat minta maaf dengan dek akhirat sok. Biar dia mengangkat ada. Jangan buku-buku, mengangkat. Punya bersungguh lah. Sekali masuk akhirat tu kan, malaikat berumum, wahai Syamsul Amri bin Ismail, masuklah kau ke dalam syurga. Oh lega. Baru nak masuk, satu malaikat kita tahan. Nanti dulu. Lah, kenapa lah? Kau dulu atas dunia kau pernah sabut, biar saudara kau ni mengangkat melutut minta maaf dengan kau. Betul tak? Betul. Kau tunggu sini. Selagi dia tak sampai, kau jangan masuk. Dah, kau dah tunggu. Kawan tu pula kena seksa 1000 tahun. Umat lama Padahal nak muka siapa suruh? Maafkan aja. Siapa yang boleh memaafkan orang tidur berkoruh? Berkoruh tidur. Orang pilah ni dia punya berkoruh lain pada daerah lain. Dia tu macam seolah-olah singa ngojar binatang lain. Dia tangkap tu rap. Dah kenyang. Dia lain cara. Itu orang perempuan seolah haru tu. Laki dan apa bodoh dicokau malam ni tu kan. Macam tu kan ada sama, orang sorban pun sama kan. Sama kan, kalau ada berdongku tu berdongku lah kan. Tu. Jadi kan, sebab apa? Ada kisah seorang sahabat Nabi kata apa? Sesungguhnya dia ni ahli syurga. Nabi nampak tengah duduk kat Masjid Nabawi, masuk seorang lelaki tu ahli syurga. Hari yang lain tersampak dengan lelaki yang sama, lelaki tu ahli syurga. Nabi kata tersampak lah kat tempat lain, Nabi sebut lelaki tu ahli syurga. Sahabat-sahabat dah tak tahan, semua datang ke rumah dia ni. Boleh tak kami nak tumpang tidur di rumah kamu? Dia ni memang baik, boleh, tak ada masalah ada. Tapi rumah ni biasa je. Dia pun tumpang. Tak ada lah kau boleh mengintai daripada pagi sampai malam, tengok dia baik apa.
Bangun jam besok, mandi jam besok, semayang jam besok, ngaji jam besok, solat jam besok. Baik. Jam besok tidur jam besok. Lah, apa lebih dia ni? Hari kedua macam tu ya. Hari ketiga macam tu ya. Sudah. Macam ni lah. Kami ni sebenarnya ada hajat. Kami nak datang menumpang ni nak ngintai tengok kau buat apa. Kenapa lah? Sebab kami tak tahan bila Nabi Rasulullah sebut bahawa kau ni ahli syurga. Kongsilah dengan kami apa amalan kamu ni. Dia kata, dia pun cerita. Tak adalah apa mana pun yang aku buat. Cuma seingat aku, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa buat 3 perkara. Kau buat apa? Pertama, setiap kali sebelum aku tidur, aku niat dalam hati aku maafkan semua orang. Sebab itu dia jadi ahli syurga. Kedua, setiap kali sebelum aku tidur, aku niat dalam hati aku, kalau aku hidup lagi esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua orang. Dan begitu juga yang ketiga, aku niat dalam hati aku, kalau aku hidup lagi esok, ya Allah, aku nak buat baik dengan semua orang. Disebabkan tiga niat dia ni sebelum tidur, Allah dah bagi taraf dia, level dia. Nabi sebut dia ni sebagai ahli syurga. Buang tamak, buang sombong. Nak sombong dengan apa? Tak ada bono nak disombongkan. Hebat mana pun kita tak boleh hidup sendiri. Kita perlukan orang lain. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Pakar bodah tak boleh bodah diri dia sendiri. Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Itu pun membohong Mr. Bean tu kan. Saya tu kan. Tak ada. Jangankan hidup kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri. Bak sendiri gayung tu lari orang kampung tu memang. Dan so tak payah nak kau kapan anak pandai dia guling sendiri suruh kubur. Tak ada tu. Tak ada. Kita perlukan orang lain. Tak usah kita sombong dan jangan dengki. Dengki samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah telah tentukan untuk orang lain. Jadi, dan begitu juga dalam peristiwa hijrah Nabi ini, Nabi juga mengajar kita tentang kepentingan masjid. Tentang kepentingan masjid. Datanglah masjid. Masjid. Apakah kelebihan datang masjid ni? Kenapa Nabi bina masjid? Sebab masjid dulu bukan hanya tempat beribadah semata-mata, tempat perbincangan, tempat membangunkan umat, tempat strategi peperangan dan sebagainya. Tempat kita buat benda-benda yang baik. Kelebihan orang ke masjid, orang yang berada di masjid didoakan oleh para malaikat. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Kedua, tempat yang paling Allah sukai adalah di masjid. Allah suka kita berada di masjid. Datanglah masjid. Allah menyediakan singgahan di syurga untuk orang yang pergi masjid. Nak pula subuh. Subuh tu, kalaulah orang tahu kelebihan solat atmah, iaitu solat subuh berjemaah dan juga solat isyak berjemaah, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkap, kata Nabi. Sebab rupanya dua tu yang paling susah sekali. Maghrib balik rumah, maghrib ada harapan tak datang isyak. Terkorban. Sampai rumah pula wrestling, ataupun sampai rumah pula bola. Sampai rumah ada macam-macam. Ada lah TV nak tengok kan. Untuk subuh lagi lah, tadap tidur, tilam tabah. Baru-baru ni saya duduk dekat Bakar, hotel Double Tree by Hilton. Baring tabanam dalam tu. Hui, kata ni ke mana? Kata mutawif saya tu, banyak dosa tilam ni. Dosa tilam sebut dia tak sebut dah. Banyak dosa tilam ni. Golak saya dengar tu. Iya. Kan subuh Allahu Akbar. Kono pula azan dengan pagi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah jauhi hutumnya dah. Sian mutu. Bukan apa, Bilal ni bila tengok orang tak ada, sedih azan dia tu.
Lepas tu yang datang tu pula sampai dekat sliding tu tinggal dalam. Lah, Bilal ya, kau ni mau dan jadi imam ni, balik dah. Kan? Tu semua lah tu kan. Semangat pagi tu kena bagi tu. Kalau ada Bilal muda tu, kalau subuh dia ada beza dengan maghrib tu. Kalau maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi masuk sikit orang yang main bola terbalik. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia macam tu je. Kalau maghrib asyhadu an la ilaha illallah, macam tu. Subuh asyhadu an la ilaha illallah, macam tu ya. Maghrib hayya 'alas salat, maghrib. Subuh hayya 'alas salah, sudah. Tu yang as-salatu khairum minan naum, melelap. Tu yang pandai sikit tu, as-salatu khairum minan naum. Dia pendek je. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Jangan. Ui, arah betul Bilal ni weh. Bangun. Dia kata. Ni ya. Betul. Kan? Bagi budak-budak muda. Kan? Bagi dia peranan, kan? Orang lama yang boleh ngajar tu, kan? Iya. Kemudian apa? Mendapat naungan Allah di akhirat. Datang masjid ni dapat naungan Allah di akhirat besok. Tak ada naungan selain itu. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah akhirat besok. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak oleh wanita yang kaya dan cantik, tapi ditolaknya. Dia ajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin, boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun tak nak, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Faham? Yang keenam, tangan kanan bagi sedekah tanpa pengetahuan tangan kirinya, merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian pada waktu malam hari berdoa, basah pipinya dengan air mata kerana menangis, kerana mengenang dosanya kepada Allah Ta'ala. Ini 7 golongan. Termasuklah tadi orang yang hatinya terpaut pada masjid. Daripada Pilah pergi Putrajaya rumah anak, tetap tanya, masjid jauh tak? Kau hantar abah pergi masjid? Nak pergi masjid juga? Tak nak, dia semayang kat rumah. Walaupun rumah anak ke Putrajaya yang prisin-prisin tu, dia tetap nak semayang kat masjid. Tak apa dah, kau hantar abah maghrib, kalau pisyak apa kau datang ambil. Dia cakap dengan anak macam tu kan. Iyo. Kemudian mendapat ganjaran solat lebih banyak. Tadi kita dah cerita 27 kali ganda daripada semayang seorang, kan. Sesungguhnya Allah lebih suka orang yang menunggu salat hingga melaksanakan salat bersama imam, yang mana lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan salat kemudiannya tidur. Kat rumah lah macam tu. Lepas salat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bin hilang. Kan? Yang keenam, ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Ada seorang lelaki yang rumahnya paling jauh, tidak ku ketahui. Ada orang yang lebih jauh daripadanya. Ketika itu Ubay bin Ka'ab tanya dia,
Nak tak kalau kami berikan kamu seekor keledai supaya kamu lebih cepat datang pergi ke masjid? Apa jawab dia? Sesungguhnya aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid, dan langkahku ketika pulang dari rumah mudah-mudahan semuanya dicatat. Maka jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mencatatkan untukmu kesemuanya. Hadis riwayat Muslim. Pahala orang pergi masjid, langkah pertama ditinggikan darjat, langkah kedua diampunkan segala dosa, langkah ketiga naik darjat, langkah keempat diampunkan dosa. Jadi mulai sekarang tang rumah jalan kaki pergi masjid. Tak adalah jauh mana lu bondo rumah kan, tu dah tak rupa orang sampai masjid tu kan. Tak adalah maksud, walaupun kita naik kereta, naik motor kan, kita parking tu berjalan tu, langkah tu semua kira. Mudah-mudahan boleh berwuduk di rumah kemudian menuju ke masjid. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menuju solat yang fardu lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Lazimkan ambil wuduk di rumah. Ambil wuduk pada rumah, diampunkan dosa. Belajar tuan-tuan, berwuduk macam mana, Kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid. Tu tengok kan, masjid ada sekali tu masjid Palung Pek boleh. Dia buat kempen anak-anak budak-budak sekolah rendah yang datang solat jemaah di masjid subuh dapat duit belanja RM3 pergi sekolah. Abah tak pergi masjid, abah tak pergi. Contoh. Jadi lepas tu JK Masjid nak tarik lama abah buat sana. Siapa yang semayang jemaah 40 hari berturut-turut layak untuk cabutan bertuah menang skuter. 10 pemenang. Betul. Masjid tu boleh dapat, tak ada masalah. Masjid ni pun boleh buat. Duit minta dengan YB. YB dah main tu. Minta dengan YB. Kan? Kociknya hal tu kan. Iyo, betul. Ni contoh ya. Kan? Tapi ala macam tu tak ikhlas lah ustaz. Memang betul, tapi dia beri galakkan orang datang. Kan? Menggalakkan orang datang. Cabutan bertuah. Dapat makan kek kodok tom yam percuma. Datanglah tuan-tuan ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manusia mengetahui kebaikan apa yang terdapat pada panggilan salat dan saf pertama, lalu mereka tidak akan dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, setelah tentu mereka akan mengundinya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmah, yakni solat isyak dan subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Itu cerita tadi tu kan. Jadi tuan-tuan dan muslimin, banyak sekali kelebihannya. Berhijrahlah kita, berubahlah kita untuk melazimkan diri kita supaya dalam hati kita ni timbul perasaan cinta kan, sukanya pada masjid dan untuk beribadah di dalamnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya adalah penceramah yang berpengalaman, insya-Allah boleh memahami tenungan dan renungan mata yang suruh saya berhenti. Tu saya sangat faham. Kalau pandang itu dah tak bergalih mata tu, makna dah tak tahan mana dah tu. Kan. Jadi tak apa, saya faham insya-Allah. Kalau orang tu dipandang daripada mula sampai habis tu biasa. Orang yang lagi hebat lagi tu, dia pandang kojak-kojak dia lalap. Makna dia sambil-sambil dengan ceramah dia zikir. Yang paling handal sekali, sepanjang ceramah saya dia zikir. Zikir. Tak ada yang tidur kan, semua zikir kan. Tak tidur. Dia ada satu doa tu, kalau kita baca kan, hilang ngantuk. Kalau yang berceramah baca doa, hilang ngantuk yang doa. Ada tak Ustazah Hajar Kuliah Duha? Ada tak? Ada. Doa senang, baca doa tu sogar mata orang yang doa. Yang ngantuk tadi sogar. Doa senang, bismillahirrahmanirrahim, wa bil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang nyalin ni. Nah, tapi saya belum baca oleh tu dah, baru ajar ya. Saya tak baca tu. Wa bil lahil taufiq wal hidayah kan. Tagak dia, hui dah habis kau. Sogar dia. Tapi saya belum baca. Cukup dah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan sekalian, bab kata orang budak-budak membuat galah nak jolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Itu tuan-tuan dan puan sekalian, cukup sekadar itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sama-sama kita mengubah diri kita, sama-sama kita imarahkan masjid.